Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda awani. Kami bawakan sekali lagi dari Persidangan Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai. Dan saya ingin bawakan apa yang kita bawa pulang. Ini soalan klisenya, tapi banyak isu yang dibincangkan di sini memerlukan perhatian, analisis. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat kesungguhan kementerian untuk membawa isu-isu ini dalam konteks Malaysia dan juga mengadaptasi apa yang dibincangkan di peringkat dunia ini. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim bersama dengan saya hari ini, YB Nik Nazri. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami. Satu perkara, ini delegasi, YB menyebut ini delegasi besar Malaysia ke COP28 dan kita mahu menjadi sebahagian daripada komuniti dunia untuk melihat kepada isu alam sekitar dan juga perubahan iklim dan sebagainya. Tetapi YB sendiri sebagai lama di Dubai ini melihat bagaimana yang kita raih daripada COP28 ini. Ya, sebagaimana kita sedia maklum dalam COP28 ini antara fokus perbincangannya ialah tentang soal pertama ialah loss and damage, kehilangan dan kerugian. Ini ialah sesuatu perkara yang sudah lama dituntut oleh negara-negara membangun kerana kita merasakan banyak daripada perubahan iklim ini puncanya ialah daripada negara-negara maju, dan banyak kerugian ataupun kehilangan daripada segi banjir besar, daripada segi bencana dan sebagainya dialami oleh negara-negara membangun. Jadi akhirnya, dan ini di bawah presidensi UAE sendiri, kita telah umumkan satu loss and damage fund yang besar, yang mana dengan UAE sendiri memberi komitmen mereka sebanyak 100 juta dolar Amerika, negara Jerman 100 juta dolar Amerika dan beberapa negara lain juga turut serta mengumumkan perkara tersebut. Jadi itu bagi saya antara perkara yang capaian yang besar. Perkara kedua ialah tentang soal global stocktake. Ini ialah bagaimana kita melihat selepas kita meletakkan satu matlamat yang jelas, satu sasaran yang jelas di dalam perjanjian Paris 2015, sekarang kita nak lihat sejauh mana kita di dalam perjalanan tersebut. Adakah kita on track atau kita lari daripada sasaran tersebut. Jadi itu perkara penting supaya kita tahu apa lagi yang perlu kita lakukan untuk memastikan planet kita ini dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian Paris. Kalau kita melihat kepada dana bencana iklim yang diusulkan oleh UAE sebagai negara pengurusi, persoalannya ialah dalam perbincangan banyak hari juga ialah bagaimana ianya diuruskan dengan baik, ketelusan, dan tidak kurang juga pakar mengatakan bahawa dah banyak dah janji yang mengatakan nak menyumbang, tetapi tidak banyak yang sampai kepada negara-negara yang betul-betul terkesan. Dalam satu sesi oleh Perdana Menteri Barbados, beliau mengatakan bahawa perlu adanya satu sistem yang lebih holistik untuk menguruskan perkara ini. Climate diplomasi yang lebih bersifat ada legitimasinya. Dan juga YB juga menyebut bahawa perlunya dana ini diuruskan dengan entiti yang lebih neutral. Bagaimana kita melihat ini peranan yang kita mainkan di Malaysia dengan suara kita? Ya. Saya setuju bahawa perkara yang disebutkan tadi tentang soal macam banyak cek yang sudah ditandatangani, tetapi tengok-tengok bila pergi bank tak ada duit kan. Daripada Glasgow lagi ya. Daripada Glasgow. Tetapi bagi saya apa yang lebih ketara atau positif, pertamanya ialah kita tengok ada lebih komitmen-komitmen yang jelas kali ini berbanding dahulu daripada segi jumlahnya. Kedua, kita tengok bahawa bukan hanya negara-negara maju, sebab selalu juga dibangkitkan bagaimana dengan negara-negara the newly rich, termasuk negara tuan rumah UAE. Mereka bukan secara sejarahnya negara maju, tetapi sekarang memang negara maju, negara kaya. Dan sebelum ini ada tolak menolak antara negara yang the historical polluters dan negara baru ini tentang sumbangan atau peranan masing-masing. Dan bagi saya kesanggupan UAE untuk memikul tanggungjawab itu memberi petanda yang positif, dan penyertaan bersama masing-masing 100 juta dengan negara Jerman, salah satu negara industri, itu memberi signal yang positif. Memang betul banyak dipertikaikan tentang komitmen Amerika, tentang komitmen negara-negara lain dan sebagainya, tetapi itu satu perkara yang positif. Yang kedua yang menjadi isu sedikit sebanyak ialah betul tentang soal pengurusan dana tersebut. Kita tidak mahu dana ini ada tetapi dia diletakkan di dalam satu
satu tempat yang susah nak dikeluarkan, nak diakses ataupun ditentukan oleh satu pihak sahaja. Dan siapa yang bakal dapat dana itu perkara juga. Betul. Jadi sebab itu Jadi itu juga pertama kita tidak mahu hanya Bank Dunia, sebab sejarah Bank Dunia ini dia banyak birokrasi, dan kedua ialah Bank Dunia ini adalah institusi yang mana peranan ataupun pengaruh Amerika Syarikat itu besar, ya. Jadi saya ada memaklumkan misalnya kepada duta Kesatuan Eropah ke Malaysia dan duta-duta negara anggota mereka yang datang bertemu saya meminta supaya perkara ini dibangkitkan, dan mereka kata mungkin boleh dipertimbangkan ke European Investment Bank misalnya, dan ada beberapa bank-bank lain juga yang kita boleh pertimbangkan. Dan sekarang definisi penerima yang banyak diungkapkan ialah small island nations, dan kedua ialah least developed countries. Jadi least developed countries ini kalau ikut mungkin negara Ethiopia, negara Mali, mungkin tak banyak negara yang dapat layak kategori tersebut. Pakistan, Bangladesh, Libya misalnya yang banyak mengalami bencana, mereka juga tidak dapat menerima. Saya terimalah kalau mungkin Malaysia mungkin sebagai high middle income kita perlu atau tidak perlu, itu saya boleh bincang. Tetapi saya fikir untuk negara-negara lain yang negara membangun, sepatutnya mereka juga dapat akses kepada perkara tersebut. Itu kerana kita masih lagi mentakrifkan kepada status negara itu berdasarkan GDP mereka. Betul. Dan perbincangan mengatakan bahawa ada juga negara yang GDP di pertengahan yang paling terkesan dengan bencana. Dan itu satu perkara juga, YB, kan? Betul. Satu perkara yang kita perlu lihat, bagaimana masyarakat di Malaysia melihat dan juga menilai, kerana ramai yang katakan di mana suara Malaysia ni kat mana kita letak, penting ke kita di COP28 ini. Justru YB di sini bagaimana nak mengatakan bahawa ada peranan dan kita terkesan secara langsung dengan perubahan iklim ini. Kita perlu bertindak dalam satu kapasiti yang menyeluruh daripada food security hinggalah bisnes dan sebagainya. Bagaimana kita membawakan kepada masyarakat teramai di bawah bahawa suara yang kita wakili itu penting dan juga signifikan, walaupun kita bukan kuasa besar contohnya. Saya fikir antara perubahan besar yang kita lihat di bawah kerajaan yang ada pada hari ini ialah kita kembali berada di dalam meja-meja penting. Suara Malaysia kembali mendapat perhatian. Dan saya boleh bagi contoh, dan ini kalau kita lihat sebelum ini kepimpinan Perdana Menteri kita di OIC, di PBB, di APEC yang tegas, itu telah memberi satu perkara yang sangat positif. Dan di sini misalnya di dalam pelancaran Coal Transition Accelerator oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, Malaysia juga turut dijemput untuk hadir antara 10 negara dan agensi yang turut ada di sana. Pada masa yang sama John Kerry juga ada, dan Ursula von der Leyen hadir di program tersebut selain dengan Perdana Menteri Vietnam. Jadi bagi kita ialah kita nak memainkan satu suara. Pertama ialah Malaysia tidak menidakkan perubahan iklim. Kita tahu ada negara maju pun menidakkan di bawah kepimpinan tertentu. Malah keluar dari perjanjian Paris. Atau tidak tanda tangan perjanjian Kyoto. Tetapi kita tidak ambil pendekatan tersebut. Dan kedua, kita telah menunjukkan komitmen yang jelas dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, terutamanya dalam setahun kebelakangan ini, negara kita telah melaksanakan pelbagai dasar yang menunjukkan kesungguhan kita. Jadi orang nak bantu ke orang tak bantu, kita tetap buat sebab kita tahu itu penting untuk survival kita. Namun kita sebagai sebuah negara yang membangun, yang rasa kita ada satu suara, kita mahu satu solidariti dengan negara-negara membangun yang lain oleh negara-negara maju. Mereka tidak hanya boleh bersyarah kepada kita, tetapi mereka juga harus dapat menerima tanggungjawab tersebut. Jadi misalnya dalam soal bila saya diwawancara oleh media di sini, saya turut membangkitkan tentang soal Gaza. Sebab bagi saya, kita tahu tentang masalah akses kepada air, pembentungan, bekalan elektrik dan malah keadaan alam sekitar di sana. Kita juga tahu bahawa itu juga satu masalah alam sekitar yang serius di Gaza, dan sebenarnya tidak disebut oleh banyak negara maju, tetapi banyak mendapat perhatian, terutamanya di kalangan negara-negara membangun, termasuk di Amerika Latin, di Afrika dan lain-lain lagi. Kita tidak merasakan bahawa ada denial syndrome di COP28 ini untuk bukan menghentikan, mensenyapkan apa yang berlaku di Gaza.
kerana kalau kita lihat kepada aktivis yang menyebut seluruh nama-nama yang syahid ketika di Gaza, ada protes ni di luar, berhari-hari mereka melakukannya. Tapi kita sudah pasti dalam convention di sini juga kawalan begitu ketat untuk tidak disebut. Tapi di peringkat ketua-ketua negara juga hanya beberapa sahaja yang menyebut, terutama negara Arab, tapi ada juga daripada negara-negara Amerika Latin. Apa sebenarnya yang berlaku, YB, kalau kita fahami dalam dewan-dewan persidangan itu? Seperti mana YB katakan bahawa isu hak asasi itulah yang paling pentingnya dalam perubahan iklim, dan ini ditindas sebenarnya adalah perkara yang paling jelas dan nyata. Dan ini juga faktanya perhimpunan ketua dunia yang terbesar sejak 7 Oktober lalu, tetapi seolah tidak ada satu ketetapan ataupun satu keberanian. Ya, bagi saya ini sebab bagi saya masyarakat dunia kena lihat dia secara serius, sebab pada masa yang sama krisis iklim, ada orang kata jangan bawa isu politik ke dalamnya, tetapi soal krisis iklim pun soal politik. Segala-galanya politik. Jadi orang nak terima atau tidak terima krisis iklim itu bukan soal sains, itu soal politik. Jadi sebab itu bagi saya perlu dilihat secara menyeluruh. Kalau tidak, orang akan melihat perbincangan tentang soal perubahan iklim ini akan bersifat satu pihak atau akan tidak bersifat telus. Jadi kita bercakap tentang survival manusia, tetapi ada sekarang manusia yang sedang menderita di dunia. Dan betul, ada negara bangkitkan misalnya tentang soal Ukraine. Mereka mengatakan itu satu ecocide. Saya setuju, tetapi di Gaza juga satu ecocide yang jelas. Jadi itu yang dikehendaki, bahawa ada pertimbangan yang betul-betul jujur tentang soal kemanusiaan, seperti soal Gaza, malah soal Ukraine dan sebagainya. Satu perkara yang dibincangkan ialah bagaimana inisiatif untuk decarbonize dan juga mengenakan harga karbon dan sebagainya. Pengarah urusan IMF tempoh hari mengatakan bahawa untuk ada inisiatif decarbonize perlu naikkan karbon dan sebagainya, dan beliau mengatakan bahawa ada subsidi dan sebagainya. Itu yang menjadi kadang-kadang duri dan daging contohnya, kalau kita quote-unquote di situ. Kita juga mungkin berdepan dengan satu situasi yang sama. Kita ada plan transisi untuk tenaga kita, tapi dalam masa sama kita juga menuju kepada arah untuk mempertimbangkan rasionalisasi subsidi. Bagaimana kita ada pemikiran hijau di sebalik mentaliti subsidi dan sebagainya? Ini sedikit politik dan juga susah untuk kita adunkan sekali, YB, tapi realitinya begitulah. Ya, bagi saya setuju. Sebenarnya macam banyak yang dibangkitkan tentang soal meletakkan harga kepada karbon atau meletakkan cukai kepada karbon. Tapi di Malaysia kita terbaliklah, sebab kita bagi subsidi. Jadi tak payah kita nak cakap pasal cukai lagi. Kita kena uruskan soal subsidi ni dulu. Jadi sebab itu bila kita letak, bukan sama ada soal subsidi atau harga yang terlalu rendah, elektrik dan juga air. Macam tarif air juga terlalu rendah. Kesan dia apa? Kesan dia penggunaan kita 260 liter sehari seorang, sedangkan cadangan PBB ialah 160 liter. Begitu juga elektrik. Kenapa banyak pembaziran? Ya, apabila tarifnya terlalu murah. Kan? Jadi sebab itu kita melihat pensasaran semula subsidi, yang mana kita merasakan tak logik lah kalau seorang itu ada 6, 7, 8 aircon, dia bayar bil elektrik dia RM700 ke atas, kerajaan masih lagi subsidi mereka. Itu satu perkara yang tidak pelik ya. Apa yang PM cakap, kita subsidi ni macam sedekah. Takkan kita nak sedekah pada orang kaya. Ya, begitu juga subsidi petrol ya. Jadi sebab itu kita akan teruskan proses ini. Sebab macam subsidi elektrik, masalah dia apa? 50% isi rumah yang terkaya mereka mendapat 10% isi rumah yang terkaya mendapat 50% daripada subsidi. Itu satu masalah yang besar. Jadi kita akan teruskan, tapi pada masa yang sama kita tahu bukan sahaja golongan yang miskin, golongan susah, malah golongan pertengahan pun sebahagian daripada mereka juga rasa terkesan daripada kenaikan harga barang dan sebagainya, dan kita akan cuba menerusi subsidi bersasar melindungi mereka. YB, ini bukan dalam konteks Malaysia sahaja, tapi apabila kita membual negara-negara lain dan juga apa yang kita lihat dalam live streaming di COP28 ini, pendekatan hijau tidak popular untuk
orang politik. Begitu juga di Amerika Syarikat juga begitu. Justru kalau kita nak melakukan satu pendekatan yang baru dalam apa yang disarankan dalam COP dan sebagainya, bagaimana untuk memberikan penghadaman maklumat yang jelas dan juga bersama-sama dengan rakyat. Kerana kita nak tak nak kita perlu akui bahawa isu seperti YB katakan tadi, isu minyak, isu air dan sebagainya akan dipolitikkan. Itu bahan yang paling mudah. Bagaimana kita nak memberikan satu transisi pemikiran bahawa ada two side of the coins yang berbeza untuk kita address isu ni. Ini pentingnya kepimpinan. Saya tengok sebagai contoh ya, negara UK, mereka antara pelopor dengan Akta Perubahan Iklim 2008 dan itu pada era Parti Buruh. Kemudian berubah kepada pada zaman Gordon Brown, berubah kepada Parti Konservatif, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson. Tetapi pada waktu itu konsensus tentang soal perubahan iklim itu agak konsisten walaupun perubahan parti dan Perdana Menteri. Tetapi bila sampai ke Liz Truss kejap, tapi sekarang sampai ke Rishi Sunak, dan bila ada satu keputusan yang mana pilihan raya kecil yang mereka rasakan bahawa kesan dia sebab dasar pengangkutan yang dikenakan oleh Sadiq Khan, Datuk Bandar London, maka bukan sahaja Parti Konservatif tapi Sadiq Khan ni Parti Buruh, tetapi di kalangan Parti Buruh pun dah mula goyah. Bahawa kata kita terlalu laju dalam soal perundangan iklim. Jadi bagi saya, dia kena ada keberanian di kalangan orang-orang politik. There has to be leadership. Dia tidak boleh hanya tunduk kepada, memanglah orang mana ada orang suka bayar benda lebih tinggi dan sebagainya, tetapi kita perlu menerangkan bahawa apa yang dibuat ini ada alasannya. Kita perlu ada libat urus, ada perbincangan dan sebagainya. Saya tahu lebih mudah disebut daripada dilakukan, tetapi Di Malaysia juga pasti susah kita buat. ya, itulah laluan yang saya ini. Tetapi saya percaya macam kami, kita dah mulakan pensasaran subsidi di negara kita yang sebagaimana disebut oleh PM, kita mulakan di NRCC. Jadi sebab itu saya yakin bahawa ia boleh diatasi, tetapi makna inilah pengajaran buat mereka yang nak laksanakan dasar-dasar ini. Kena ada political buy-in, kena ada libat urus, kena ada hujah-hujah, bukan hanya dari segi fakta tetapi juga dari segi emosi. Kena ada naratif yang diutarakan untuk meyakinkan orang ramai. Saya ingin melihat kepada peranan ASEAN secara holistik. Ada wujud, kalau YB mungkin boleh betulkan, adakah wujud satu jurang yang tertentu di antara negara-negara ASEAN dalam mengadaptasi teknologi hijau ataupun green economy ini? Kerana bila kita bertemu dengan rakan-rakan ASEAN lain, ada yang begitu kehadapan dalam solar dan juga lengkap ekosistemnya. Bagaimana menggembling usaha ASEAN sebagai satu suara yang YB pernah kata tempoh hari, untuk suara yang lebih jelas dan juga kuat dalam sebarang negotiation dan juga rundingan? Ya, kita tahu ASEAN menjelang 2030 akan menjadi ekonomi yang empat terbesar di dunia. Ya, jadi potensi ASEAN ini sangat besar. Misalnya apa yang ASEAN boleh lakukan, yang sering diwar-warkan, ialah tentang grid kuasa ASEAN, ASEAN Power Grid. Jadi sekarang pun misalnya Singapura dan Malaysia ada membeli elektrik daripada laut, ya, dan cuma kita nak kembangkan lagi. Jadi sebab itu bagi saya satu pendekatan yang baru diperlukan di ASEAN, yang mana kita dapat membantu mereka yang masih lagi negara-negara yang mungkin memerlukan sokongan dan sebagainya, dan kita berkongsi amalan-amalan terbaik antara satu sama lain. Jadi saya setuju memang ada sedikit jurang. Malaysia, alhamdulillah, kalau ikut WEF, kita dikategorikan sebagai negara nombor 1 di rantau ASEAN untuk peralihan tenaga tahun 2023. Jadi kita dan ada negara-negara lain juga yang mengejar juga, dan itu satu hal yang positif. Tetapi kita perlu ada pendekatan yang menyeluruh untuk perkara tersebut. Dan ada beberapa isu lah, misalnya kalau di Malaysia kekangan kita apa, tarif elektrik kita paling rendah di ASEAN. Kalau Filipina, kos dia sangat tinggi, tetapi itu membolehkan mereka menggunakan bateri. Vietnam, tenaga solar mereka sangat banyak, tetapi mereka juga ada kekangan dari segi grid. Jadi ini antara perkara yang kita perlu kerjasama.
antara satu sama lain untuk ada satu pendekatan ASEAN, dan kita ada contoh sebelum ini tentang soal jerebu. Tetapi itu pun kita tahu ada limitasi. Gapnya dan limitasi. Sebab ada beberapa dasar ASEAN sebelum ini. Jadi itu perlu bagi saya kita kena lihat semula dalam konteks 2023 ni. YB, mungkin boleh ceritakan kandungan dan juga apa yang disuarakan Malaysia dalam kenyataan negara kita di COP28 ini. Okey, dalam kenyataan negara kita akan tekankan tentang satu, bahawa apa yang Malaysia lakukan untuk kita mengejar sasaran sifar bersih seawal 2050 kita, menerusi LT-LEDs yang akan diterbitkan tidak lama lagi, dan juga NDC kita. Malah ya, kita juga akan utarakan kita sanggup meningkatkan lagi cita-cita kita. Kita bersedia, tetapi dengan ada sokongan dan dokongan daripada negara-negara maju. Mungkin tak semestinya kewangan sahaja, tetapi juga dari segi teknikal, kepakaran dan sebagainya. Jadi misalnya dari segi arang batu yang saya sebut di depan Presiden Macron dan juga John Kerry, ialah kita nak ada, kita sedang mempertimbangkan RFI untuk mendapat cadangan-cadangan untuk mengurangkan karbon daripada arang batu, sama ada penamatan awal loji-loji jana kuasa arang batu, atau kedua mothballing, iaitu merendahkan tahap operasi loji tersebut, atau co-firing menggunakan biomass ataupun hidrogen ammonia untuk mengurangkan carbon emission dan sebagainya. Jadi itu kita akan kaji, dan kita berharap itu dapat membantu kita mengurangkan lagi kita punya carbon emission. Jadi kita akan masukkan, tetapi kita juga akan suarakan bahawa negara-negara maju tidak boleh cuci tangan. Mereka tidak hanya boleh bersyarah, mereka ada praktis yang terbaik kononnya. Betul. Mereka mempertimbangkan, mereka juga bila berdepan dengan soal politik, berdepan dengan soal kenaikan harga dan sebagainya, mereka juga mengambil tindakan-tindakan yang pragmatik. Jadi perlu ada tolak ansur di situ, walaupun pada masa yang sama tentulah kita masing-masing nak berlumba-lumba untuk mengejar sasaran sifar bersih tersebut. Tapi YB, apa yang kita bincangkan dan juga apa yang kita lihat, apa yang saya pelajari juga di COP28 ini terlampau besar untuk kita hadam dan juga cakap. Ini tidak boleh diletakkan dalam batu jubah lepatik dalam Kementerian NREC sahaja. Perlu ada dokongan dan tidak boleh kerja secara silo. Bagaimana itu boleh ada transformasi dan pembudayaan, bukan saja melibatkan Kementerian NREC tapi juga kementerian lain, dari segi pendidikannya, dari segi luar bandarnya dan sebagainya. Kalau wishlist YB, mungkin bagaimana kita dapat mengintegrasikan, apatah lagi dengan setahun kerajaan perpaduan ni. Ya, kita ada majlis tindakan iklim, ya, MyCAC, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM. Ada MB, ada banyak menteri-menteri di dalamnya. Jadi itu menunjukkan pendekatan yang Malaysia ambil yang rentas kementerian. Kali ini pun kita ada, selain pada kebaginda Di-Pertuan Agong, kita ada juga di sini Menteri Kesihatan, Menteri KPKT, saya sendiri, Menteri MITI, Menteri Luar, ya, yang yalah, kita gile-gile lah. Walaupun saya ni macam tuan rumah lah dalam tempoh yang seminggu lebih ni. Jadi ini menunjukkan bahawa kita melihat perubahan iklim ini bukan soal kecil. Ia soal rentas kementerian. Malah Premier Sarawak pun ada. Jadi saya positif bahawa setiap kementerian sangat mementingkan soal perubahan iklim ini, dan kita akan memastikan bila kita pulang kita akan ada koordinasi antara kementerian-kementerian supaya dapat melaksanakan bukan sahaja benda-benda besar yang kita bercakap tentang rundingan dan sebagainya, tetapi juga kita ada pavilion, ya. Dan dalam pavilion Malaysia pun kita ada satu pavilion yang memang berjaya menarik, kita ada menarik menteri-menteri malah daripada negara-negara besar dan sebagainya untuk berucap. Malah tapi pada masa yang sama kita juga nak cuba belajar daripada amalan negara-negara lain dan kita cuba laksanakan di negara kita. Aktivism, bagaimana kita nak melihat lebih ramai menunggang isu alam sekitar berbanding isu agama atau kaum dan sebagainya. Ini kita pernah cakapkan, kerana inilah isu yang berkaitan dengan periuk nasi kita, berkaitan dengan rumah kita, berkaitan dengan generasi masa depan. Ya, kalau tengok di sini, dan saya boleh mengatakan bahawa ini satu perkara yang positif, bahawa kita dapat melihat
ramai anak-anak muda, termasuk sebab kita pun ada Majlis Perundingan Perubahan Iklim yang mana kita buat kali ini untuk soal perubahan iklim, termasuk soal COP. Kita ada banyak NGO-NGO yang hadir ke sini daripada kalangan anak muda, wanita, orang asal dan orang asli, dan itu bagi saya telah menunjukkan satu trend yang sangat positif. Dan betul ya, bahawa dia bukan hanya orang kerajaan atau orang korporat sahaja. Kita penting untuk ada suara-suara masyarakat sivil ini, supaya saya percaya bahawa kami mungkin berada di dalam untuk melakukan perubahan dan sebagainya dari segi dasar. Tapi kita perlu, saya pernah berada di luar, dan suara itu penting juga untuk memastikan kami tidak alpa atau leka dalam ketika mana kita nak melaksanakan polisi. Jadi ramai di antara mereka terserempak dan sebagainya, dan 600 lebih daripada segi korporat, daripada segi NGO, anak muda. Saya tidak tahu ada yang lagi muda ke, tetapi yang saya tahu yang 12 tahun. Braden, saya jumpa dia sebelum dia datang ke sini, dia pun ada di sini. Dan itu penting ya, sebab ini ialah tentang masa depan mereka, dan mereka ada di sini dapat belajar tentang banyak perkara tentang soal perubahan iklim, malah berkongsi juga tentang suara rakyat Malaysia. Dan akhirnya COP28 ini tidak eksklusif kepada perbincangan ketua-ketua negara ataupun kelompok tertentu saja, kerana isunya melibatkan kita semua, daripada sampah yang kita buang hinggalah kebencanaan yang kita hadapi, malah juga kepada beras yang mungkin kita akan beli nanti. Okey, sekian saja perkongsian. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Banyak sekali dapat cerita, banyak lagi yang sebenarnya tak dapat cerita lagi. Sekian saja agenda awal ini kami bawakan dari COP28. Terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.